Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Fazila Amza dan rakan-rakan sekalian. Saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Dan hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 4 ingin membentangkan SWOT daripada subjek HTV 201. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Saya sendiri iaitu Fabian bin Frederick dan rakan saya iaitu Muhammad Firdaus Azali bin Nordin dan juga saudari kita Nurul Atira Syafiqah binti Abdullah. Baiklah, sebelum itu saya akan terangkan sejarah SWOT. Itu seperti yang anda dapat lihat dalam gambar ini. Beliau merupakan tokoh SWOT iaitu yang bernama Albert Humphrey. Dan dia telah mencipta SWOT ini dalam lingkungan tahun 1960-an dan 70-an lah, dan saya juga tidak berapa tahu sangat tarikh spesifik beliau menubuhkan SWOT ini. Dan juga semasa dia di University of Stanford, dia telah membuat SWOT inilah, dan SWOT ini merupakan alat atau kaedah pemikiran yang strategik. Baiklah, seterusnya adalah tentang definisi SWOT. Jadi apakah itu SWOT? Jadi SWOT ini dia terdiri daripada strength, weaknesses, opportunity dan threats. Jadi strength dalam bahasa Melayunya adalah kekuatan, weaknesses kelemahan, opportunities peluang, dan juga T adalah threats, itu kita kenali sebagai ancaman. Jadi SWOT adalah model untuk menganalisis suatu organisasi yang bersifat profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif lah. Jadi komprehensif di sini kita boleh tahu dia punya positif dan negatif itulah. Seterusnya adalah tentang ciri utama SWOT. Kita lihat daripada strength iaitu kekuatan. Kekuatan ni cirinya dia perlu ada keupayaan yang sedia ada yang boleh digunakan secara berkesan untuk mencapai sesuatu objektif. Seterusnya adalah weaknesses. Weaknesses adalah kelemahan ataupun batasan yang sedia ada yang boleh menghalang kejayaan ataupun menghalang kita untuk mencapai sesuatu objektif. Seterusnya adalah peluang, iaitu opportunities. Peluang yang boleh dikenal pasti dan digunakan secara berkesan. Seterusnya adalah, dan terakhir sekali adalah threat. Threat itu ancaman yang berpotensi untuk menggugat kejayaan ataupun untuk mencapai objektif. Jadi sebenarnya strength, weaknesses, opportunity dan threat ini mereka saling berkait. Contohnya strength dengan opportunities adalah saling berkait. Mereka saling berkait. Contohnya, jika seorang itu mempunyai bakat menyanyi, dia mempunyai bakat menyanyi, jadi mungkin peluang untuk dia menjadi seorang artis adalah tinggi. Begitu juga dengan weaknesses dan threat. Sekiranya dia ada kelemahan, kelemahannya adalah mungkin dia bersifat orang cakap pemalu ataupun introvert. Jadi ancaman dia akan dapat nanti adalah di mana dia tidak dapat berkembang lah untuk menjadi seorang artis. Itu contohnya lah. Seterusnya kita pergi kepada manfaat SWOT. Sebenarnya ada banyak manfaat SWOT, tapi saya mengambil beberapa sahaja. Pertama sekali adalah untuk mendedahkan nilai kompetitif. Kompetitif ini adalah pesaing. Jadi bila kita menganalisis sesuatu syarikat ataupun individu, kita akan dapat lihat apa keupayaan ataupun kelemahannya, dan kita boleh bandingkan dengan analisis SWOT yang satu lagi iaitu tentang seseorang juga. Jadi kita boleh compare mereka berdua ni berganding, dan kita boleh lihat siapa yang lebih dominan ke atas untuk kita mencapai objektif kita lah. Seterusnya adalah untuk menganalisis peluang keuntungan, peningkatan kualiti dan pasaran baru. Kalau kita menganalisis menggunakan SWOT, kita boleh lihat juga apa kekuatan dan apa peluang yang kita boleh dapat daripada hasil SWOT itu. Jadi bila kita bila kita sudah menganalisis menggunakan teknik SWOT, jadi kita boleh lihatlah ancaman yang bakal dihadapi ataupun peluang yang akan ada untuk
hasil daripada kekuatan dan kelemahan yang kita telah analisis itulah. Seterusnya adalah persediaan menghadapi sebarang masalah dan membantu pembangunan dan membantu pembangunan pelan kontingensi. Maafkan saya. Ini pentinglah, seperti kita boleh buat plan A, kita boleh buat plan A, kita boleh buat plan B dan kita boleh buat plan C. Jadi di sini SWOT ini membantu jugalah untuk kita menyediakan plan-plan backup supaya kita punya risiko itu adalah rendah. Kita boleh atasilah sebarang masalah. Baiklah, seterusnya adalah kegunaan SWOT. Okey, ada banyaklah kegunaan SWOT sebenarnya. Pertama sekali tentang brainstorming. Lepas tu kita ada sesi bengkel. Okey, kalau brainstorming ni kita boleh menjana idea lah. Kita bagi idea kepada orang, kepada sesebuah kumpulan contohnya. Seterusnya kita ada sesi bengkel, ada perancangan. Okey, perancangan ni contoh untuk mencapai sesuatu objektif, kita perlukan analisis SWOT. Okey, bila kita sudah menyelesaikan analisis SWOT, jadi kita boleh buat perancangan yang lebih rapi untuk supaya program itu lebih berjalan dengan lancar. Seterusnya adalah penilaian produk. Okey, contohnya kita boleh compare saya ambil contoh vitamin C daripada Shaklee. Ini contohlah, vitamin C daripada Shaklee dan vitamin C daripada jenama X. Okey. Vitamin C daripada Shaklee dipercayai dan disahkan oleh doktor-doktor lain kerana dia punya vitamin C, dia riliskan dia punya zat-zat vitamin C dalam badan kita secara beransur-ansur. Jadi tidak merosakkan buah pinggang, dia tidak merosakkan dinding perut dan dia tidak merosakkan hati kita lah, sebab dia meriliskan dengan perlahan-perlahan. Berbanding dengan vitamin C jenama X, dia terus rilis secara keseluruhannya. Contohnya 1000 mg terus 1000 mg. Jadi dia mendatangkan gastrik kepada perut. Itu contohlah pengetahuan sampingan. Hasilnya adalah untuk membuat keputusan. Okey, ini penting juga. Setelah selesai analisis, kita boleh membuat keputusan yang lebih tepat ataupun yang keputusan yang kurang risikonya, begitu. Terusnya adalah untuk pembangunan diri. Okey, kalau sekiranya kita telah analisis, jadi mungkin kita ingin compete dengan bertanding dengan dengan syarikat-syarikat lain. Ini contoh syarikat lah. Jadi syarikat ini kalau dia mahu untuk untuk mengurangkan ancaman threat itu, jadi dia perlu meningkatkan kualiti diri. Contohnya dia boleh mengikut sesi-sesi kemahiran ataupun apa-apa kursus-kursus yang boleh meningkatkan nilai syarikat ataupun nilai diri. Okey. Seterusnya pembincangan akan diteruskan dengan rakan-rakan seperjuangan saya, iaitu mereka akan membincangkan tentang isu guru dengan menggunakan analisis SWOT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira Syafiqah binti Abdullah. Hari ini kami akan menerangkan berpandukan analisis SWOT, iaitu kami akan menganalisis iaitu bagaimana untuk menjadi seorang guru yang hebat. Seperti yang dipaparkan pada slide, untuk menjadi seorang guru yang hebat, kita perlu mengetahui apa faktor dalaman, iaitu kekuatan kita, kelemahan kita, dan juga kita perlu mengetahui faktor luaran, iaitu peluang dan juga ancaman. Untuk bahagian saya akan menerangkan kekuatan dan kelemahan untuk bahagian faktor dalaman. Untuk menjadi seorang guru yang hebat, seseorang guru itu haruslah mempunyai kekuatan, di mana kekuatan ini akan melambangkan image diri dia, melambangkan sifat-sifat yang positif, yang di mana dia ada tetapi orang lain tiada. Itulah kekuatan untuk menjadi seorang guru yang hebat. Yang pertama adalah untuk menjadi seorang guru yang hebat, seorang guru itu perlu mempunyai suara yang lantang dan juga jelas semasa menyampaikan isi pelajaran, kerana suara yang lantang, suara yang jelas akan menyebabkan pelajar lebih fokus dan lebih teruja untuk mengetahui apa pengajaran yang selanjutnya. Kerana bayangkanlah
ruang kelas yang mempunyai pelajar 32 orang pelajar. Pelajar yang belakang, jika kita menggunakan intonasi yang perlahan, bagaimana pengajaran itu atau isi penyampaian kita dapat didengari oleh seorang pelajar. Dan juga guru yang mempunyai suara yang lantang, yang jelas, boleh menggunakan kaedah dengan bercerita. Kerana dengan menggunakan kaedah bercerita ini, mereka akan menggunakan pelbagai intonasi. Dan juga pembelajaran itu lebih menyeronokkan dan apa yang disampaikan akan lebih berkesan. Yang kedua, untuk menjadi seorang guru yang hebat, haruslah menggunakan bahasa yang mudah dan jelas. Maka bahasa itu akan difahami oleh pelajar. Maksudnya, seseorang guru itu haruslah mengetahui pencapaian dalam penguasaan bahasa pelajar masing-masing. Kerana bila guru itu mengetahui, dia tidak akan menggunakan bahasa ataupun kosakata yang terlalu tinggi. Contohnya lah, saya mengajar bahasa Inggeris, tapi saya tahu bahawa dalam kelas saya ramai yang tidak menguasai bahasa Inggeris. Jadi saya akan menggunakan kosakata yang mudah untuk mereka faham apa yang saya hendak sampaikan, apa yang saya hendak ajarkan kepada mereka pada hari ini. Jadi ini menunjukkan dia seorang guru yang sangat hebat kerana pelajar mereka memahami apa yang hendak diajarkan oleh guru itu. Yang ketiga adalah sentiasa bersemangat dalam melaksanakan aktiviti. Guru yang hebat ini, bila mereka bersemangat, maksudnya mereka telah melakukan satu perancangan yang rapi di mana mereka telah melakukan pelaksanaan sebelum, semasa dan juga selepas aktiviti, dan mereka telah mengenal pasti apa minat pelajar mereka dan minat itu ke arah yang mana. Jadi bila mereka bersemangat, mereka akan sentiasa bersungguh-sungguh, dan seorang guru yang bersungguh-sungguh juga haruslah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi. Fakta, pelajar pada aras iaitu abad 21, mereka mempunyai persoalan yang sangat banyak dan kadang-kadang di luar jangkaan. Jadi, guru yang bersemangat, guru yang bersungguh-sungguh dan juga pengetahuan yang tinggi ini dapat menjawab segala apa yang diajukan oleh pelajar itu. Dan ini adalah menunjukkan sifat untuk menjadi seorang guru yang sangat hebat. Yang keempat, untuk menjadi seorang guru yang hebat adalah mudah disenangi oleh murid-murid kerana mempunyai sifat yang penyabar dalam mengendalikan pelajar yang bermasalah. Kadang-kadang pelajar yang bermasalah ini mereka takut untuk menghampiri guru yang terlalu tegas, guru yang terlalu tidak mendengar apa yang diperkatakan oleh mereka. Jadi guru yang hebat, mereka sabar mendengar segala rintihan, segala apa yang ingin diluahkan oleh pelajar. Kerana mereka pelajar yang menghampiri seorang pelajar itu, mereka bila guru itu mempunyai seorang sifat sabar, mereka akan menceritakan, meluahkan segala apa yang bermain di minda mereka, apa yang masalah yang mereka hadapi. Kita kena yakin bahawa pelajar yang bermasalah bukan disebabkan sikap mereka. Kadang-kadang oleh persekitaran, kadang-kadang juga oleh pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Jadi, ini menunjukkan bahawa mudah disenangi oleh pelajar ini adalah satu sifat kekuatan untuk menjadi guru yang sangat hebat. Yang terakhir, untuk menjadi guru yang hebat, seseorang guru haruslah bersifat kreatif dalam sesi pengajaran. Pelbagai kaedah yang boleh guru itu gunakan. Sebagai contoh, untuk memulakan sesi pengajaran, seorang guru itu haruslah menggunakan set induksi yang dapat menarik perhatian pelajar, iaitu dengan memaparkan gambar pada slide, dan gambar itu sebenarnya adalah sangat bagus kerana ia akan meningkatkan imajinasi seorang pelajar. Yang kedua, kaedah yang kreatif mungkin menggunakan sesi soal, kerana sesi soal dan jawab ini adalah dapat meningkatkan interaksi dua hala, dan mereka juga akan lebih bersedia untuk menerima sebarang soalan yang kita ajukan. Itu menunjukkan ciri-ciri, kriteria untuk menjadi seorang guru yang sangat hebat.
Seterusnya ialah kelemahan. Kelemahan ini adalah kekurangan yang menghalang untuk guru itu menjadi seorang guru yang hebat, ataupun dikatakan apa kekurangan yang ada, jadi menghalang mereka untuk menjadi seorang guru yang hebat. Okey, ialah yang pertama ialah kurang mempunyai pengetahuan tentang kemahiran kaunseling yang boleh diaplikasikan kepada pelajar yang bermasalah. Yang kedua adalah tidak cekap dalam mengendalikan masalah yang dihadapi oleh pelajar itu. Okay. Seseorang guru itu jika kurang mempunyai kemahiran dalam bidang kaunseling, jadi guru itu walaupun mempunyai sifat yang sabar, mudah dihampiri oleh pelajar yang lain, tetapi mereka tak mampu memberikan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Dan ini akan menyebabkan pelajar itu akan berterusan dalam menghadapi situasi yang konflik, situasi yang memberi tekanan emosi dan sehinggakan mengganggu proses pembelajaran mereka. Seterusnya, faktor yang menghalang guru itu untuk menjadi seorang guru yang hebat ialah sikap. Di mana sikap guru yang tidak menepati masa dalam menghadiri sesi pengajaran dan juga sesi pembelajaran. Kerana sikap ini akan memberi tanggapan yang negatif kepada pelajar mereka, kerana guru adalah role model, adalah contoh tauladan yang baik. Jika guru tidak menepati masa, bagaimana pelajar mereka untuk menjadi seorang yang tepati masa? Jadi ini adalah faktor yang sangat yang menghalang guru itu menjadi seorang yang guru yang sangat hebat. Faktor seterusnya yang menghalang guru untuk menjadi guru yang hebat ialah guru itu tidak menguasai sepenuhnya dalam teori pembelajaran. Okey, teori pembelajaran kita tahu bahawa ada beberapa. Sebagai contohnya lah teori behaviorism, teori kognitif, teori konstruktivism. Tetapi penguasaan yang tidak menyeluruh terhadap teori-teori tersebut menyebabkan dan menampilkan guru itu bahawa masih ada kepincangan untuk menggelarkan diri mereka sebagai ataupun menjadi seorang guru yang sangat hebat ataupun guru yang hebat. Kelemahan yang terakhir apa yang saya ingin analisiskan ialah guru kurang mahir dalam kemahiran berkomputer ataupun kemahiran ICT. Okay, dalam era globalisasi ini bahawa penggunaan ICT, penggunaan komputer ini sangatlah penting, kerana pelajar pada tahap abad 21 ini memerlukan sesuatu pengajaran yang menyeronokkan, iaitu menggunakan kaedah-kaedah yang bukan sahaja kita yang harus mengajar, tapi ada kaedah yang lain. Sebagai contohlah, guru kerana kekangan atau kekurangan dalam kemahiran ICT ini menyebabkan mereka tidak mampu menghasilkan menggunakan aplikasi yang terkini, sebagai contoh Powtoon, ataupun menghasilkan kuis dalam secara berkomputer, itu Quizizz dan juga Kahoot. Dan ini atau aspek-aspek ini akan menghalang guru untuk menggelarkan diri mereka menjadi seorang guru yang hebat ataupun guru yang mungkin dikatakan guru yang sangat-sangat diminati oleh pelajar di sekolah itu. Okey, seterusnya saya Muhammad Firdaus Azali Mainuddin akan menerangkan tentang faktor luaran, iaitu peluang dan ancaman. Okey, guru perlu menggunakan peluang yang ada untuk meningkatkan lagi kemahiran mengajar, untuk menjadi seorang guru yang hebat. Okey, untuk peluang, guru boleh memperbanyakkan penggunaan bahan bantu mengajar yang disediakan di sekolah dengan mengaplikasikannya semasa mengajar. Okey,
Okey, guru perlu menggunakan apa yang ada di sekolah tersebut, memanfaatkannya sebaik mungkin untuk diaplikasikan semasa mengajar di dalam bilik belajar. Okey, yang keduanya ialah guru perlu merancang aktiviti pengajaran yang bentuk permainan dan pelibatan dalam kumpulan agar tidak ada murid yang terpinggir daripada aktiviti yang dilakukan. Misalnya, guru boleh melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan di dalam kelas supaya murid tidak bosan, supaya terdapat ada murid yang tidak terpinggir di dalam kelas. Yang ketiganya ialah guru boleh mengadakan aktiviti pengajaran di luar bilik belajar yang berbentuk riadah agar murid tidak berasa bosan dengan hanya berada di kelas sahaja. Guru boleh, sebagai contoh, guru boleh membawa murid keluar buat aktiviti di makmal ke, di dewan terbuka ke, keluar melakukan aktiviti di kantin ke, supaya murid tidak berasa bosan dalam kelas. Okay, yang keempatnya adalah guru boleh mengadakan aktiviti yang melibatkan kerjasama daripada pihak luar seperti ibu bapa dan juga komuniti masyarakat. Okey, misalnya sekolah boleh mengadakan satu aktiviti, misalnya mengacar bubur lambuk ke ataupun bubur Ashura ke, untuk melibatkan komuniti luar, supaya pihak sekolah, ibu bapa dengan komuniti luar dapat mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Dan yang terakhir ialah guru boleh meminta sokongan daripada kaunselor luar untuk mendapatkan kaunseling yang lebih khusus dan isi perbincangan yang lebih padat. Okey, untuk ancaman pula terdiri daripada beberapa aspek, iaitu kekangan masa guru itu sendiri, masalah sosial, sokongan, kewangan dan ponting. Okey, untuk kekangan masa, guru terhad antara guru dan murid untuk berinteraksi. Guru perlu merancang waktu lain selain daripada waktu pengajaran dan pembelajaran. Okey, masa guru dengan anak murid itu terhad di dalam bilik belajar. Guru perlu mencari masa lain untuk mengajar anak murid. Okey, disebabkan itu terdapat anak murid yang tidak ada waktu untuk datang waktu lain. Jadi guru terpaksa menggunakan waktu dalam bilik belajar itu sebaik mungkin untuk memastikan anak murid ini dapat apa yang diajar. Okey, yang keduanya ialah guru itu sendiri, iaitu guru kurang kredibiliti dalam diri, guru tidak berusaha mencari kemahiran baru. Okey, yang ketiga ialah masalah sosial. Masalah sosial semakin meningkat kerana sikap guru dan ibu bapa yang tidak tegas dalam menangani masalah. Yang keempatnya ialah sokongan. Tidak mendapat sokongan dan kerjasama yang penuh daripada ibu bapa dalam aktiviti program yang dijalankan. Ibu bapa hanya memandang ringan pada aktiviti yang hendak diadakan. Yang keempatnya ialah kewangan. Sekolah kekurangan dana dan pertukaran bagi membiayai kos aktiviti yang hendak dijalankan. Okey, misalnya guru yang cemerlang ini memerlukan aktiviti yang banyak. Okey, misalnya guru melaksanakan aktiviti, menyiapkan kertas kerja, membuat merancang aktiviti, tetapi pihak sekolah tidak dapat meluluskan kerana memerlukan kewangan yang banyak. Jadi aktiviti yang dilakukan oleh guru itu bersama murid agak terbatas. Hal ini akan menyebabkan murid tidak dapatlah. Itu. Dan yang keempatnya ialah ponting. Murid selalu ponting sekolah. Dalam seminggu murid hanya akan datang 2 kali sahaja. Ibu bapa tidak bersifat tegas dan kurang mengambil berat akan kehadiran anak ke sekolah. Okey, ini menyebabkan itulah sokongan. Sepatutnya pihak sekolah perlu melibatkan sokongan, perlu mendapatkan sokongan daripada ibu bapa lebih awal agar masalah ponting ini dapat ditangani. Okey, bila sekolah juga perlu merapatkan hubungan dengan komuniti. Bila masalah ponting ini berlaku, komuniti boleh melaporkan kepada pihak sekolah mana pelajar-pelajar yang ponting. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Secara kesimpulannya, siswa ni ada 4, iaitu kelebihan, kelemahan, iaitu faktor dalaman itu sendiri, peluang dan ancaman, iaitu faktor luaran itu sendiri. Sekian saja daripada saya.